Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, dan alhamdulillah kita dah masuk kepada bahagian kaedah-kaedah pentarjihan dalam tafsir. Yang mana kita kata ia adalah bila mana ada berlakunya pertembungan yang tak dapat disatukan di antara pendapat-pendapat ahli tafsir tadi, maka kita sepatutnya kat situ ada kaedah untuk kita mentarjihkan. Yang pertama yang kita ambil itu, alhamdulillah kita ada 16 kaedah. Yang pertama tu adalah apa yang berkaitan dengan keumuman Al-Quran. Mana kita tarjihkan dari segi keumuman Al-Quran. Maksud dia, macam dia kata dan tu ada dua kaedah, khabar di atas keumumannya sehingga datang apa yang mengkhususkannya. Ataupun pengambil kiraan adalah umum lafaz bukan khusus sebab. Ini konteks asal. Bila kita baca dalam Quran Karim, jangan seorang tu kata ini untuk Bani Israel je Ustaz, bukan untuk kita. Ataupun pada asalnya kita tak boleh nak kecuali ada hujah, ada dalil lah. Ada dalil yang memastikan untuk hukum tadi hanya berlaku pada orang tertentu sahaja. Tapi namun begitu, macam kita lihat dalam Quran Karim dia datang hatta kepada kaum yang lain sebelum kita, tapi pengajaran dan juga dia punya hukum adalah berjalan sampai kepada kita sendiri. Bukan hanya khas pada mereka sahaja, ya. Baik. Okey, hari ini kita masuk pada kaedah kedua, itu ma ta'allaqu bisyaqil Qur'ani. Apa yang berkaitan kaedah pentarjihan, apa yang berkaitan dengan baris-baris ayat Al-Quran. Okey, siyak ni maksud dia adalah baris ayat. Maksud dia macam mana lafaz tu tadi datang, mana depan, mana belakang, mana awal, mana kemudian. Itu panggil siyak. Siyak ataupun baris-baris ayat Quran. Macam mana datang ia. Okey, jadi pentarjihan berdasar kepada apa yang berkaitan dengan siyaqul Quran, dengan baris-baris ayat Al-Quran. Dia kata inna nazara fi siyaqil Quran fi siyaqil ayati. Sungguhnya melihat atau memandang atau meneliti kepada baris-baris ayat Al-Quran, ayat-ayat min haitsu sibaqiha wa lihaqiha, daripada sudut awalnya dan juga ikutannya. Mana apa sebelum dia, apa selepas dia. Apa sebelum, apa selepas. Ni kadang ada orang kata saya baca ni saya tak faham. Baru ni ada seorang student tu dia tanya soalan, dia kata saya tak faham ayat ni. Saya kata awak baca ayat tu ke awak tak baca sebelum dia? Kadang-kadang benda tersebut, konteks kisah ayat tadi, dia mesti ada apa sebelum apa selepas. Kalau kita hanya baca ayat tu sahaja, maka kita mungkin akan tersilap. Kita akan mungkin tersalah faham. Sebab sudut dia bukan kita maksud dia kita nak kecilkan skop, tapi untuk pengertian ayat tadi, apa sebelum dia, apa selepas dia, kita kena faham. Kita kena tahu. Bincang tentang apa tajuk sebelumnya. Ini benda yang membantu untuk kita kata, untuk kita faham ayat tadi bercerita tentang apa. Walaupun hukumnya mungkin akan general kepada semua, tapi umum pada semua, tapi masalah asas pertama, yakni ia sedang bincang tentang apa, dan kita akan faham dekat situ. Contoh macam ni, macam kadang-kadang kita lihat golongan Syiah contohnya, atau golongan yang cenderung pada mereka sering mengkecilkan sudut tentang Ahlul Bait tadi kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Dia kata ini je. Tapi bila kita lihat dalam Al-Quran Karim, ayat surah Al-Ahzab yang menceritakan berkenaan dengan tajuk Ahlul Bait itu sendiri. Sekejap, bukan. Ni hari tu punya kita tajuk lain. Supaya mudah sikit nak nampak. Ya, surah Ahzab
Nampak sikit. Dia pasal kalau tidak kita akan apa? Macam kita inilah macam kaedah yang digunakan oleh Imam At-Tabari dalam mentarjihkan pendapat berdasar pada baris ayat. Pasal baris ayat ni tajuk ini dia kata, bukan tajuk lain. Sebagai contoh yang tu baik. Contoh macam surah Al-Ahzab. Sementara dia buka saya ni balik. Okey, pasal tajuk tersebut kalau kita perhatikan apa sebelum apa selepas, dia membantu untuk kita faham tajuk ni tentang apa. Bagaimana bila dia kecilkan skop, dia kata apa, bila Allah Taala kata innama yuridullahu an yudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Hanya Allah Taala mahu untuk membersihkan kamu wahai ahlul bait dan menyucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Dan ayat tersebut datang tentang Allah Taala sebut tentang ahlul bait, tapi orang lupa ayat tu tentang bincang tentang siapa. Tentang siapa? Sebab ayat surah Al-Ahzab sebab kita buka ya. Ayat nombor 33. Contoh saya kata tajuk baca apa sebelum apa selepas membantu untuk kita bincang ayat ni tentang apa atau tentang siapa, atau bahkan kita boleh tarjih ataupun tahu maksud yang dimaksudkan tadi dengan tengok ayat sebelum dan selepas. Okey, bila kita lihat ayat 33 surah Al-Ahzab, Allah Taala firmankan dalamnya, okey, hujung tu lepas Allah Taala berikan peraturan dan sebagainya kepada isteri-isteri Nabi SAW. Kan? Ayat 33 ni. Maksud dia dalam baris ayat sebelum selepas tak lari daripada isteri-isteri Nabi lagi. Tak tukar kepada tajuk orang lain pun. Tapi masalahnya bila diorang kecilkan skop tadi, macam saya sebutkan, golongan Syiah dan siapa yang mengikuti mereka. Termasuk sebahagian di kalangan yang terkesan dengan Syiah, seperti sebahagian Sufi. Diorang akan baca ayat tadi tapi dia kata ini Ali Hasan Husin Fatimah. Itu je baik. Sedangkan ayat ni, masalah dia, ayat ni tentang isteri-isteri Nabi. So kalau kita mulakan daripada ayat yang ke 30. Jadi dia tengah susun balik ayat. Kita nak bincangkan ayat 33. Bismillah. Ni kesihatan betul ni. Cik tak ada gula je. Memang kata tak gula apa? Kurang manis. Ada apa nanti kita kacau lepas kelas. Okey. Dia kan ayat ni sebenarnya datang tau. Start daripada kita nak baca sebelum selepas. Okey, kalau kita tengok ayat 33 saja, okey, bahkan hujung tu saja ni ayat ni je, orang akan menyangka bahawa inilah tajuk dia, Ahlul Bait ni Ali, Hasan, Husin, Fatimah. Habis. Dan siapa keturunan mereka. Problem dia ayat ni Allah tengah bersembang atau menunjukkan arahan kepada isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi. Kalau kita baca ayat sebelum selepas, tak habis lagi. Perbincangan tak habis tentang isteri-isteri Nabi. Okey, saya highlight ayat tu Tengok ayat sebelum dia. Okey, dia mula dengan asal dia mula dia, okay, daripada ayat 28 surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nabi, hey nabi, qul li azwajika, katalah kepada isteri-isteri engkau, isteri-isterimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian inginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alain, mari sini, umatti'kunna, aku beri sagu hati pada kalian, wa sarrihkunna sarahan jamila, dan aku lepas kamu dengan lepas yang baik, cerai dengan cerai baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirata, dan jika kalian inginkan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah Taala persiapkan untuk golongan membuat kebaikan di kalangan kalian ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang hebat. Ni ayat ni datang, pernah kita cerita berkali-kali tentang bagaimana isteri Nabi SAW, isteri Nabi datang jumpa Nabi minta hak mereka. Punca sebab Nabi SAW bila dapat hadiah tak pernah sampai dapur. Maksud dia masuk, betul ada orang datang minta sedekah, dia bagi. Orang minta, bagi. Mereka orang dengar ada benda dapat tapi keluar.
Tak pernah sampai ke dalam rumah. Tak pernah sampai ke dapur. Kalau kita apa, orang bagi durian kan, tahu-tahu keluar, bini bau dah durian. Tiba-tiba tak ada durian kan. Nangka tak ada nangka. Cepedak tak ada cepedak. Tuan bayang macam tu lah. Bukan ni bukan kita kata apa Nabi ada cepedak berdurian. Faham? Maksud dia apa sampai semua keluar. Nabi tak pernah sampai pada isi-isi dia. Jadi orang datang kata mana hak kami. Nabi sangat sedih, sangat marah. Sampaikan Nabi ilak sumpah selama untuk tidak sentuh isteri dia selama sebulan. Berkemah di luar di rumah. Yang Umar datang pujuk Nabi kan, tanya Nabi apa nak gembirakan Nabi. Dengan kata-kata dia, kita dulu Rasulullah dulu, kita ni orang muhajir, orang Mekah kan, isteri kita tak pernah lawan cakap kita. Cakap apa semua dengar. Tapi bila kita pindah Madinah, isteri kita belajar dengan orang Madinah, dia start lawan cakap kita. Umar pada ni dia kata, dia marah isteri dia, kau cakap lawan cakap aku. Kata isteri Nabi pun lawan cakap Nabi. Dia pasal perbualan manusia. Kan dia beza dengan masalah orang yang tak dalam keluarga. Dalam keluarga ialah masalah isteri merajuk tak merajuk, biasalah tu. Mana boleh kata macam kalau isteri Nabi tak nak merajuk je. Kan? Sampai Nabi pernah kata pada Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu bila kau redha terhadap aku dan bila kau tak redha terhadap aku, bila kau marah aku. Aisyah kata macam mana? Bila kau redha terhadap aku, kau kata wa rabbi Muhammad, demi Tuhan Muhammad. Tapi bila kau marah dengan aku, kau kata wa rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Lepas tu Aisyah ketawa. Yang itu Nabi tahu lah. Nabi kata aku pun tahu bila kau tak marah aku, bila kau marah aku. Berdasar pada keadaan. Memang dalam kehidupan keluarga biasalah. Takkan bila jadi kahwin dengan Nabi je senyum, tak bercakap. Tak adalah. So ayat ni datang. Yang ni Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala bagi tawaran pada isteri dia. Either A or B. Nak perhiasan dunia dan dunia dan perhiasannya, meh sini. Aku bagi apa kau nak, aku ceraikan. Tapi kalau kau nak Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka negeri akhirat, maka Allah Ta'ala sediakan untuk kamu ganjaran besar. Kan? Ya nisa'an Nabi, hei isi-isi Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin. Barang siapa yang mendatangkan dengan kalian di kalangan kalian dengan perkara keji yang nyata. Ini bukan bermaksud mereka buat. Ini maksud dia adalah sebagai apa? Amaran. Bahkan amaran telah diberikan pada para malaikat. Barang siapa yang kata kan, apa dia Tuhan selain Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kan hukum, bukan ada malaikat cakapnya tu. Ni basic kena pegang. Kadang ada geng Syiah kata, tengok Allah Ta'ala kata macam ni. Kalau buat, ini amaran, bukan maksud dia akan buat. Okay? Barang yang siapa datangkan dengan kalian dengan perkara keji yang nyata, yudha'af lahal adzabu dhi'afain, akan digandakan untuknya azab sebanyak 2 kali ganda. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu di sisi Allah adalah mudah. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, barang siapa yang tunduk patuh dengan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihah, dan beramalkan perkara soleh, nu'tiha ajraha marratain, kami berikan dia ganjarannya sebanyak 2 kali ganda juga. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami siapkan untuk dia rezeki yang mulia. Kemudian ayat 32, ya nisa'an Nabi, hei isi-isi Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, bukanlah kalian macam mana-mana wanita. Ini taqaitun, kalau kalian bertakwa. Kalian tak sama macam mana-mana wanita kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qawli, maka janganlah kalian melunakkan, melembutkan pada kata-kata. Bila berucap, mengatakan kata-kata dengan orang yang bukan Nabi, maka jangan cakap dengan suara yang lembut atau lembutkan suara. Fa yatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka nanti akan berkeinginan orang dalam hati dia ada penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan katakanlah kata-kata yang elok. Cakap elok tapi jangan lembutkan suara. Wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah kalian dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian berhias dengan perhiasan jahiliah yang pertama. Mana apa orang jahiliah buat untuk cantikkan diri sebagainya, jangan kalian ikut cara mereka. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taati Allah juga Rasulnya. Kan? Innama yuridullah, hanyalah Allah Ta'ala mahukan liyudhiba ankumur rijs, supaya hilangkan kamu daripada kamu kotoran. Ahlul bait, hei ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan untuk sucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Maksudnya ayat tak habis lagi tentang mereka. Mana arahan yang Allah Ta'ala bagi, buat ini, jangan ini untuk mereka supaya ahlul bait tadi bersih. Kemudian sambung lagi,
wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmati. Dan ingatlah apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Allah Taala amat-amat halus pengetahuannya serta amat-amat dan perbuatannya dan pengetahuannya dan amat-amat luas pengetahuan. So jadi ayat ni contoh saya kat sini lah kan. Berdasar pada baris ayat, awak tak patut kata Ahlul Bait ni limited kepada keturunan Ali bin Abi Talib dan Fatimah sahaja. Bahkan ia meliputi pertama sekali isteri-isteri Nabi. So diorang nak keluarkan daripada situ macam mana? Dia keluarkan isteri Nabi daripada Ahlul Bait. Sedangkan ayat tu datang untuk memandu mereka kepada kesucian keluarga Nabi SAW. Ini realiti yang masalah. Pada baris ayat tu dah penuh. Baca sebelum, baca selepas. Dan awak faham. Jika tidak, awak akan baca ayat tu saja, awak terus blur. Siapakah Ahlul Bait? Kalau kita ikut pada ayat tadi, kita baca daripada mula sampailah ayat ke 34, tidak ada pengasingan isteri-isteri Nabi daripada Ahlul Bait. Sebab ayat sebelum ayat selepas. Itu maksud yang kita kata dalam kaedah yang kita nak bincang hari ni. Itu apa sebelum selepas. Okey. Dia kata, sambung Okey. Dia kata innan nazara, sehingga memandang fi siyaqil ayati, pada baris-baris ayat. Baris-baris ayat haitsu sibaqiha walihaqiha. Di mana pada yang awalnya, sebelumnya dan apa selepasnya. Yu'inu ala ta'yinil qawli rajihi. Dia akan membantu kepada penentuan pendapat yang paling kuat. Macam tadilah. Kita nak tahu siapa Ahlul Bait, isi Nabi dalam Ahlul Bait ke tidak. Pendapat yang kuat adalah yalah. Baris ayat dia tak keluar pun diorang daripada baris tersebut. Okay. Dia kata waqad ihtamma kathir min mufassirina bisyaqi fi tarjihi ahadil aqwal. Sungguh telah mengambil berat ramai di kalangan ahli tafsir tentang baris-baris ayat dalam mentarjihkan salah satu pendapat au raddiha, ataupun dalam menolak satu pendapat li mukhalafatiha as-siyaq, kerana penyanggahannya terhadap baris-baris ayat. Tajuk tengah bincang A, kita larikan kepada B, sedangkan baris ayat tu tentang A. So kenapa awak lari kepada B? Dia akan dilihat baris ayat tu tunjuk apa. Wa qad yakun lafzu aman muhtamal lil aktsara min makna. Dan barangkali lafaz tu umum, berkebarangkalian banyak daripada makna. Fayuhaddadu, maka dibataskan ia bisyaqi, dengan baris ayat. Fayuhaddadu bisyaqi ahadu hadhil ma'ani, salah satu akan makna-makna berkenaan. So kita boleh tentukan maksud dia dengan baris ayat. Macam tadilah. Bila sebut Ahlul Bait, awak patut kata semualah isi Nabi. Pasal diorang masuk dalam ayat tersebut mula-mula sekali. Baris ayat tadi tengah bincang tentang mereka, bukan bincang orang lain. Ini realiti yang masalah bila kita perhatikan. Jelas-jelas ayat tu datang tentang isi Nabi, tak habis lagi. Bahkan daripada ayat awal tadi kan sampai yang ke 34 tu masih tentang diorang. Macam mana boleh lari pula tinggal kepada diorang bukan Ahlul Bait? Ahlul Bait ini kita kecilkan skop kepada Ali, Hasan, Husin dan juga Fatimah. Bahkan keturunan mereka. Bahkan sedangkan kita kata dalam segi ketakwaan, pengetahuan, ilmu dan sebagainya, isteri-isteri Nabi paling faqih, paling tahu agama berkenaan dengan apa halal dan haram. Sebab mereka lihat Nabi depan mata mereka. Tiba-tiba datang kita ambil orang yang kita tak kenal ni, kita tengok ini keturunan Nabi. Faham tak? Macam mana awak tinggalkan yang utama, itu isi Nabi untuk pengetahuan. Lepas tu bila kita lihat, kalau kita buka dalam Sahih Muslim, bila seorang lelaki, nama dia Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Bila mana dia ni pernah cuba untuk jual hartanah dia. Dia anak Hisham bin Amir. Hisham bin Amir sahabat Nabi. Sahih Muslim hadis nombor 746. 746 dalam hadis berkenaan, Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia bahkan hadis ni sangat penting sebenarnya diketahui. Bila mana Sa'ad bin Hisham bin Amir dia pergi Madinah. Mana bapak dia musafir dulu kan. Hisham bin Amir dah tinggal tempat lain. Dia lahir, dia datang Madinah nak jual semua hartanah dia. Lalu bila datang ke sana nak jual hartanah dia, nak orang tanya kenapa?
Dia kata nak beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Nak beli dengan hartanah yang dia ada tadi di Madinah, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Tak mau dah, nak sibuk. Bahkan dia cerai bini, dia siap-siap. Nampak macam noble lah. Wah, bagus lah. Nak pergi jihad, tahu dah nanti mudah bini, tak payah tunggu 4 bulan 10 hari. Kan? Bahkan orang yang wanita yang kematian suami, dia punya iddah dia berbeza dengan perempuan mati cerai. Kena cerai. Perempuan kena cerai dengan talak berbanding dengan perempuan yang dia dipanggil apa? Kematian suami, iddah dia berbeza. Macam perempuan yang dalam keadaan iddah yang mati suami tadi tak boleh keluar kawasan daripada kawasan mana suami dia mati, tinggalkan dia di situ lah tinggal 4 bulan 10 hari. Iddah adalah iddah macam mana? Ihdat tu maksud dia tak boleh berhias, tak boleh langsung hadiri tempat majlis keraian dan sebagainya. Sedangkan wanita yang kena cerai suami dia, dia berkabung, kalimah berkabung, dia tak boleh pakai ni sebagainya, tak boleh hadir. Mana datang benda ni. Ada pun wanita kena cerai suami dia talak, dia boleh keluar rumah dan sebagainya, boleh pergi tempat-tempat lain, tapi dia, tajuk asal dia tetap haram kahwin. Cuma beza dia tak ada limitation tadi. Limitation contoh katakan dia musafir dengan tanpa mahram keluar kawasan dan sebagainya kan. Musafir dengan anak dia sendiri ke, musafir dengan abang dia ke, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau wanita yang dalam keadaan kematian suami tak boleh. Okey, jadi Sa'ad bin Hisham bin Amir ni dicerai bini dia, pergi Madinah nak jual hartanah yang dia ada, bapa dia tinggalkan, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Lalu orang-orang Madinah tegur dia. Dia kata jangan buat. Zaman Nabi dah ada 6 orang nak buat macam ni. Nak jual harta, cerai bini sebagainya, nak beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Dan bila datang jumpa Nabi kata apa? Alaisalakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Jadi soalan tu. Nabi kata, tak adakah macam kau nak syurga Allah Ta'ala, kalau bukan aku contoh kamu, siapa contoh kamu? Itu maksud dia. Ini realitinya hadis ni kadang mungkin jarang nak baca sebab apa? Habislah semua bid'ah kena buang. Yang tak nak kahwin lah, yang zikir tak kepala lah, kan? Yang lompat menari. Sebab alaisalakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Kalau bukan aku tauladan kamu tauladan siapa? Siapa kamu ikut? Jadi 6 orang tu batalkan. Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia dengar macam tu, dia pun bersaksi pada orang ramai, aku rujuk bini aku balik. Dia cerai bini dah. Kemudian dia pun cari. Ni cerita dia cari kepada apa? Kepada para sahabat Nabi SAW tentang solat malam Nabi. Macam mana ibadat Nabi. Hadis ni dalam kitab Salatul Lail. Kitab tentang solat malam. Dan dia tanya para sahabat, dia tanya tu, tanya Ibn Abbas, maka diorang kata pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Sebab diorang yang paling tahu tentang solat Nabi, dialah. Mana ada orang lain lagi? Mana isteri Nabi menyaksikan benda berkenaan depan mata mereka. So para sahabat mengiktiraf benda tersebut. Kalau awak nak tahu ibadat Nabi, tanya isteri Nabi. Ini realiti yang kadang-kadang orang terlupa tau, kedudukan isteri Nabi tadi. Sebab balik pada asal yang saya tekankan malam ni pasal tajuk masalah Ahlul Bait ni kan. Baris ayat tentang Ahlul Bait tadi jelas-jelas tentang isteri Nabi. Maka untuk kata ini khas untuk Ali saja. Mana ni Hasan Hussein je. Masa isteri Nabi yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali mereka lah masuk dalam tajuk tersebut. Lepas tu barulah yang lain-lain sekali. Ni realiti bukan masalah. Diorang buang. Bahkan memang ada pendapat kata bukan isteri Nabi, bukannya Ahlul Bait. Ni nak buang mana ayat Quran kata macam tu. Tajuk Ahlul Bait tadi tengah-tengah cerita tentang isi-isi Nabi punya batasan. Pahala mereka macam mana, dosa kalau mereka buat dosa macam mana. So tentang mereka lah Ahlul Bait tadi. Yang kenapa nak buang mereka? Tambah orang lain pada mereka, okey. Buang mereka sebab apa? Saya Syiah kan nak maki isi-isi Nabi. Sebab apa? Tak bersama dengan tajuk berkenaan. Dia kata inilah Hafsah ginilah, Aisyah ginilah. Semua sekali. Tujuan mereka macam tu. Baik. Jadi dia kata okey. Dia kata barangkali dia kata kadang-kala lafaz tadi umum, berkebarangkali untuk lebih daripada makna lalu dibataskan dengan baris ayat salah satu makna berkenaan. Okey. Li'annahu aula bihi wa aqrabu ilaihi. Kerana ia lebih utama dengannya dan juga lebih dekat kepadanya. Sebab baris ayat tadi. Macam kita terangkan juga lah masalah apa?
wala tulqu bi aydikum ila tahlukah pun tengah bincang tentang tajuk masalah jihad. Dan ayat 190 195 Al-Baqarah dia ada segmen dia. So buang, tinggalkan ayat tadi punya pengertian, pergi pada tajuk yang lain. Itu realiti ma'anna ghairahu minal aqwali muhtamalun. Sedangkan walaupun selain daripada yang ditarjihkan tadi, daripada pendapat-pendapat berkebarangkalian, boleh jadi juga. Tapi masalahnya kita menangkan sebab baris-baris ayat. Okey, pasal apa sebelum apa selepas. Setiap kali belajar faham Quran, antara benda penting adalah baca ayat sebelum, baca ayat selepas. Dan awak akan faham tajuk tentang apa. Jika tidak, awak gagal. Jika tidak, akan gagal. Bahaya benda ni. Baik. Misalun, dia bagi contoh. Misal, firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala nyatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Ini ayat ni datang sebenarnya bila mana Allah Ta'ala fardukan ke atas orang beriman puasa pada siang hari. Maka sebahagian mereka atau kebanyakan mereka mula berjanji ke atas diri sendiri untuk tidak buat hubungan isteri pada waktu malam. Allah Ta'ala tak pernah cakap apa benda pun tentang perkara berkenaan. Tapi mereka janji sendiri. Mereka buat sumpah tak nak sentuh isteri pada waktu malam. Siang puasa, malam tinggalkan isteri. Ibadat. Tapi dalam masa sama berlakulah kes-kes tertentu yang mana ada para sahabat tu yang kata kan, pasal ayat ni awal mula dia adalah uhilla lakum laitas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan untuk kamu malam berpuasa untuk kamu cakap perkara yang bau persetubuhan dengan isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Dan sambungan, alimallah, telah tahu Allah Ta'ala, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Kamu janji, kamu langgar balik. Kan ada cerita tu, dia kata nampak gelang kaki bini dia tengah malam. Pun jadi tajuk. Dia, ya benar tu tadi, tak pernah disuruh pun, tak pernah dilarang pun Allah Ta'ala. Tapi mereka janji sendiri. Maka Allah Ta'ala kata, maka Allah Ta'ala, kamu khianati diri kamu sendiri, fataba alaikum, maka Allah Ta'ala kurnia taubat ke atas kalian. So, dia sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Wa'afa ankum, dan Allah Ta'ala maafkan kalian. Fal'ana, maka mulai sekarang. Bashiruhunna, buatlah hubungan dengan mereka. Buat hubungan langsung dengan mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa Allah tetapkan untuk kamu. Apakah Allah tetapkan? Fafi ta'wili, okay? Maka dalam takwilan ayat tersebut, ma kataballahu, apa Allah tetapkan untuk kamu, tuliskan untuk kamu, qila huwal walad. Ada kata anak. Qila lailatul qadri. Ada kata malam qadar. Carilah apa Allah tetap untuk kamu, itu malam qadar. Qila ma ahallahu lakum wa rakhasa lakum. Carilah apa yang dihalalkan Allah Ta'ala untuk kamu dan dia berikan kelonggaran untuk kamu. So ada tiga pendapat. Satu kata anak, kan, mulai sekarang buat hubungan isteri kamu dan carilah apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu, tentukan untuk kamu. Cuma masalah sekarang ni dia pecah tiga. Ada kata anak, ada kata malam qadar, dan ada kata kelonggaran. Apa yang Allah Ta'ala halalkan dan juga beri kelonggaran untuk kamu. Okay, sekarang tengok Ibn Jarir At-Tabari. Kalau Ibn Jarir At-Tabari, ni pasal baris ayat. Berdasar baris ayat, apa yang dipaham? Dia kata, kalau Ibn Jarir At-Tabari, kata Ibn Jarir At-Tabari, was-sawabu minal qawli, dan yang betul daripada pendapat, fi ta'wili dhalika indi, dalam pengertian atau tafsiran itu, di sisi aku, kata dia, di sisi akulah. Angka lain, ayyuqala, bahawa dikatakan, inna Allah Ta'ala, zikruhu, Allah yang maha tinggi, sebutannya, qala, dia berfirman, wabtagu, dan carilah, yakni utlubu, tuntutlah, ma kataballahu lakum, apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala untuk kalian, yakni alladhi qadallahu ta'ala lakum, yang diputuskan Allah Ta'ala untuk kalian. Wa innama yuridullahu ta'ala dhikruhu, dan hanya dikehendaki oleh Allah yang maha tinggi sebutannya, utlubul ladzi katabtu lakum fil lauhil mahfuz, tuntutlah apa aku telah tetapkan untuk kamu di dalam Lauh Mahfuz. Annahu yubahu fayutlaqu lakum, bahawa ia dihalalkan, diharuskan, maka dilepaskan untuk kalian. Wa talabul waladi in talabahu ar-rajulu bi jima'ihi imra'ata mimma kataballahu lahu fil lauhil mahfuz, dan mendapatkan atau menuntut anak jika ia diperolehkan oleh seorang lelaki dengan persetubuhannya akan wanita, itu isteri,
ia termasuk daripada apa orang tetapkan untuknya di Lauh Mahfuz. Maksud dia sekarang ni Ibn Jarir At-Tabari dia bawa pada semua. Okey. Dia kata maksud dia pada A dapatkan yang halal, B dapatkan anak. Dia kata wa kadzalika in talaba lailatul qadri. Demikian juga jika orang tersebut mencari atau menuntut malam qadar. Fa huwa mimma kataballahu lahu. Ia juga termasuk daripada benda Allah Taala tuliskan untuk dia. Wa kadzalika in talaba ma ahallallahu wa abahahu. Demikian juga jika dia menuntut atau mencari apa yang telah halalkan untuk dia dan Allah Taala haruskan untuk dia. Fa huwa mimma kataballahu lahu katabahu fil lauhil mahfuz. Maka ia termasuk daripada apa yang telah tuliskan di Lauh Mahfuz. Maksud dia anak, malam qadar, benda halal. Tiga-tiga tertulis di Lauh Mahfuz. So, apakah yang mana satu? Okey. Ini sekarang ni dia sebut ikut kepada baris ayat, tiga-tiga tu betul. Boleh masuk. Dia kata waqad yadkhulu fi qawlihi, okey, dan dia kata dan barangkali masuk pada firman Allah Taala wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah tuliskan untuk kamu, jami'u ma'anil khairi al-matlubati, kesemua pengertian kebaikan yang dituntut. Ghaira, namun anna asbahal ma'ani bi zahiril ayati. Lepas dia sebut, mula dia sebut, dia kata boleh kata ke semua. Boleh kata bahkan umum dari itu pun lagi. Tapi dia kata namun anna asbahal ma'ani, bahawa pengertian yang paling tepat, paling dekat bi zahiril ayati, dengan zahir ayat, qaulu man qala ma'nahu, kata-kata orang yang mengatakan maknanya, makna ayat tersebut, apa orang tulis untuk kamu adalah wabtaghu ma kataballahu lakum minal waladi. Okey, carilah apa yang Allah Taala tuliskan untuk kamu daripada anak. Li'annahu aqiba qawlihi, kerana ia adalah sebaik saja firman Allah Taala, fal'ana bashiruhunna, mulai sekarang buatlah hubungan langsung dengan isteri kamu. Datang lepas tu dan dapatkanlah apa yang tuliskan untuk kamu. Saya dia sebut tentang masalah buat hubungan dengan isteri. Bimana? Dengan maksud apa? Jami'uhunna, persetubuhlah kamu dengan mereka. Fali ayyakuna qauluhu, maka untuk menjadi firman Allah Taala wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang tuliskan untuk kamu, bimakna wabtaghu ma kataballahu fi mubasyaratikum iyyahunna, maksud dia dengan pengertian dan carilah apa yang Allah tuliskan dalam hubungan langsung kamu terhadap isi-isi kamu tu, dapatkan minal waladi wan nasali, daripada anak dan juga keturunan, asbahu bil ayati, dia paling tepat atau paling serupa dengan pengertian ayat, min ghairihi, berbanding selainnya, minat ta'wilat, daripada tafsiran-tafsiran, allati laisa ala sihatiha, yang tidak ada pada kesahihannya, dalalatan, tiada sebab di atas kesahihannya sebarang petunjuk, min zahirit tanzil, daripada zahir penurunan ayat Quran tadi. Tajuk tengah bincang tentang hubungan pada malam puasa. Tajuk dia adalah masalah pengkhianatan tu pun kes itu. Saya orang janji sendiri bahawa kalau puasa siang, malam tak nak sentuh bini. Tapi Indian Allah Ta'ala kata mulai sekarang buat hubungan isteri kamu. So tajuk dia mesti tajuk berkaitan dengan hubungan isteri. Dapat apa? Jangan dapat air pula, dapat apa? Kan? Dapat anak lah. Itu maksud dia faham dapat anak lah. Itu kefahaman. Jadi maksud dia baris ayat tadi boleh menetapkan untuk kita pilih salah satu di antara pengertian tadi. Boleh jadi semua betul, tapi yang ini kata Ibn Jarir At-Tabari paling kuat. Paling kuat dengan pengertian ayat. Dia kata yang sedangkan yang lain tak ada. Wala khabara anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan tiada khabar itu hadis daripada Rasulullah SAW tentang penentuan maksud tadi kepada salah satu yang lain. Sedangkan baris ayat tu sangat jelas kepada tajuk itu. So mana kata-kata salaf, bahkan sebenarnya bila diorang kata maksud A anak, atau B malam qadar, atau C berkenaan benda-benda halal Allah Ta'ala beri pada kamu, carilah mana yang halal tadi, semua itu sebenarnya ada dinukilkan daripada salaf. Sebab tu bila kita kata dan dah bercanggahan maksud tadi, boleh dengan baris ayat kita tarjihkan maksud. Macam tadilah Al-Bait tadi. Kalau orang tak tahu Al-Bait siapa, dia nak buang isteri Nabi, dia ada masalah. Dengan selamba dia kata nak buang isteri Nabi SAW daripada pengertian berkenaan. Ini sangat-sangat bertentangan lah dengan apa yang baris ayat datang. Fa anta tara, maka engkau fa anta tara, maka anda melihat fi hadzal mithali,
pada contoh ini annal imama, bahawa Imam Ibn Jarir At-Tabari, qad dzakara ihtimal al-umum fi qawlihi, dia telah menyebut kebarangkalian umum. Kebarangkalian keumuman tu fi qawlihi, pada kata-katanya jami'u ma'anil khairi matlubati, kesemua, boleh jadi maksud dia kesemua pengertian kebaikan yang dituntut. Anything yang kita cuba cari, pahala ke, kan, ibadat ke, boleh je, kan, malam qadar ke, apa saja, semua sekali masuk. Thumma khassa ahduhuma bidalalati siyaqi, kemudian dia apa? Dia mengkhususkan salah satu di antaranya daripada pengertian tadi yang umum dengan petunjuk baris-baris ayat. Faqala, maka dia kata ghaira anna ashbahal ma'ani bi zahiril ayati, namun melainkan bahawa yang paling serupa dengan pengertian, dari segi pengertian tadi dengan zahir ayat adalah kata-kata qaulu man qala, kata-kata siapa yang berkata, maknahu, pengertian ayat ini adalah wabtaghu ma kataballahu lakum minal waladi, carilah apa Allah tetapkan, tuliskan untuk kamu daripada anak, li'annahu aqibu qawlihi, dia kerana ia adalah sebaik firman Allah Ta'ala, sebaik saja firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna, maka mulai sekarang buatlah hubungan dengan mereka. So jadi tajuk tu berkait dengan tajuk buat hubungan. Tu kata tak dapat piala, tak dapat air, tak dapat apa Maggi, tapi dapat anak lah. Itu yang sepatutnya berlaku. Baik. Okey, misal lain, contoh lain dia kata. Misalu qawlihi ta'ala, contoh lain firman Allah Ta'ala, thumma as-sabila yassarah, kemudian jalan, yassarahu, Allah Ta'ala mudahkan dia. Ini surah Abasa. Surah Abasa. Kan, kejap. Tak pasal kat situ dia tunjuk macam tu saja kan, kita tengok baris ayat. Surah Abasa. Kan dia mula dengan kutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia ini alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, daripada apakah dia dijadikan. Mana tak fikirkah dia, tak ingatkah dia daripada apa dia dijadikan. Min nutfatin, daripada titisan air, khalaqahu, Allah ciptakan dia, faqaddarah, lantas orang tentukan. Ni ayat ni. Okey. Okey, ayat ni start daripada 17. Ayat dia start daripada 17, tajuk dia start dari 17. Okey, yang dia nak bincangkan adalah ni. Apa maksud ni? Sebab kita memang, kita dalam konteks ni sebenarnya waktu time kita bincang berkenaan kata-kata salaf dulu, ada tajuk ni kita sebut. Tapi kat sini kita refresh balik, okey. Okay, celakalah manusia ini alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, daripada apakah dia dijadikan. Mana tak pernah fikirkah dia daripada apa dia dijadikan. Allah kata min nutfatin, daripada titisan air, khalaqahu, Allah ciptakan dia, faqaddarah, lantas Allah tentukan. Ni sebenarnya kat sini ada ijaz, kemujizatan Al-Quran, bila mana masalah ketentuan kita punya rupa, dan bilakah ditentukan, muka kita, hidung kita, kulit kita. Orang Melayu kita kan, kalau kita sebutkan, diorang kan ada kefahaman pelik sikit. Macam nak anak putih, jangan makan kicap. Kan betul tak? Anak-anak sekian-sekian makan soya. Padahal cerita kelakar dia, orang Cina paling banyak makan kicap. Tak tahu dia paling kuat makan kicap. Kicap tu hitam, tak hitam pun anak dia. Sebab balik pada asal kita dah tahu kan, masalah bentuk rupa badan kita dan sebagainya, dia genetik ni daripada atas lagi. Okay, tapi bila ketentuan dia? Kan ada orang kata nak kulit licin makan tomato lah benda semua. Dia kadang tak logik tau. Dia dalam masyarakat kita ada benda yang tak ada kaitan. Contoh macam minum air Rozel, Kardil tu, Rozel. Tahu kan? Tambah darah. Apa kaitan dia? Pasal merah je darah. Faham tak? Darah tu daripada apa? Daripada protein. Yang tu bukan ada kaitan pun masalah protein tadi. Kau suka hati je. Tapi waktu duduk kat Sudan tu, ni bagus tambah darah. Kita macam banyak saya terlupa. Macam banyak sekali macam orang minum jus rumput. Jus rumput. Saya ingat 2005 saya balik, orang sibuk minum jus rumput. Sekarang dah pupus dah, alhamdulillah. Hari tu tak tahulah. Dia ingat dia pokok apa. Fotosintesis pokok je buat kawak. Apa benda lah diorang ni. Banyak benda pakai kaitan tajuk macam ni. Macam-macam je masuk, macam pakai gelang magnetik akan keluar. Kau faham, kau bukannya besi.
Tak apa benda-benda tau. Pakai-pakai nanti akan kuat lah, akan saya ingatlah ada medallion kan. Dia pakai medal apa benda entah. Dia kata batu sekian-sekian. Waktu tu dekat apa? Unipad. Universiti Petronas. Adik ipar saya combo. Terus kita orang pergi situ. Lepas tu ada geng-geng tu buat apa? Dia buat pameran lah. Dan gambar dia tunjuk pikul motor. Lepas tu orang tomoy. Panjat orang. Mana orang tu punya kuat sebab pakai apa? Pakai apa? Batu ke apa? Medal tu, kalung tu, kau nak jadi kuat. Saya tanya, ini boleh test apa ni? Boleh test bang pijak. Saya kata tak, nak pukul. Nak test pukul. Kalau dia akan tumbuk tak lut kan? Nak tahu juga pakai medal tadi. Kadang-kadang buat lawak dia, dia suruh letak tangan belakang, dia tekan. Sebelum pakai medal, terlepas. Lepas pakai medal, tiba tak boleh tekan. Karut betul. Geng-geng cosplay pun jual kat benda tu. Saya pergi sekali waktu tu Kawasan Mansara. Saya dengan isteri saya. Tanpa pakai pun dia tak boleh buka tangan saya. Saya kata tak boleh buka apa dah saya pakai. Saya kata. Dia tekan-tekan tak lepas. Melecet tangan kawan-kawan tu. Tekan kan. Tapi cerita dia kadang-kadang macam ni lah. Benda yang tak ada kaitan pun. Wallahualam kan. Tapi okay, nak fahamkan realiti dia, ada manusia ni kadang dia ingatkan pemakanan dan sebagainya. Kesihatan yes, betul. Kan nutrisi yes. Tapi kalau dia kata masalah makan ni, anak menggerutu, kalau sini anak hitam, kalau macam ni anak kerenteng. Banyak orang tak tahu sebenarnya penentuan waktu mula persewaan daripada benih lelaki, sperma tu, benih perempuan, ovum, bercantum saja dalam 24 jam. Semua maklumat daripada bapa, maklumat akan dicantumkan. Dia akan jadi makhluk baru. Hidung macam mana, rambut macam mana. Itu ayat terdatang. Dia kata min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada titisan air Allah cipta lalu Allah tentukan dia. Takdirkan dia. Badan dia macam mana, kulit dia macam mana. Yang orang kita pergi ingat kan letak gambar Shah Rukh Khan, kemudian dia anak jadi Shah Rukh Khan. Kau pahal kan? Dah suami awak muka bukan Shah Rukh Khan, udahlah. Jenuh pula kau nak kenal rupa macam artis. Kenapa? Tak je lain Tapi realiti banyak orang saya tengok pemakanan tadi dia ada kepercayaan karut. Warna kulit dan sebagainya kerana masalah pemakanan. Sedangkan warna kulit daripada asal persenyawaan. Mana genetik, bapa genetik mak bercantum 24 jam. Itu memang ayat terdatang. Kemudian Allah kata apa? Thummas sabila yassarah, kemudian jalan Allah Taala mudahkan dia. Thumma amatahu fa akbarahu, Allah Taala matikan dia lalu Allah Taala kuburkan dia. Okey? Thumma idza syaa'a ansyarahu, bila Allah Taala kehendaki, Allah Taala akan bangkitkan dia semula. Keluarkan dia balik daripada kubur dia. Okey. Jadi ayat ni pada tajuk ni, thummas sabila yassarah tu apa pendapat para ulama mengenainya? Okey, pasal dia tajuk tu tadi ada kait dengan masalah ada ayat yang lain yang sebut sabil tadi bukan masalah kelahiran dia, tapi berkenaan dengan hidayah. Hidayah dia, ya. Okey, nanti disebutkan. Dia kata apa? Qila, dikatakan fi sabili qaulani. Contoh dia firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 20. Qila dikatakan fi sabil, tentang sabil. Kemudian jalan Allah Taala mudahkan dia. Apa jalan tu? Qaulan ada dua pendapat. Al-awwalu yang pertama, khurujuhu min batni ummihi. Keluar dia daripada perut ibunya. Mudahkan jalan keluar dia daripada perut ibunya. Asani yang kedua, tariqul haqqi wal batili. Jalan kebenaran dan juga kebatilan. Bayyanahu lahu wa alamnahu. Kami jelaskan ia kepadanya dan kami ajarkan ia akannya. Wasahalna lahul amala bihi. Dan kami mudahkan untuk dia beramal dengannya, dengan kebatilan ataupun hidayah. Kan dalam surah apa? Dalam surah Insan, Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan dia jalan, sama ada dia menjadi seorang yang bersyukur ataupun dia kufur. Jadi dia kata sabil tu maksud itu. Sabil tu maksud itu. Atau hadainahu najdain. Kami hidayahkan dia dua jalan. Jalan kebaikan keburukan. So ada pendapat pertama tentang keluar dia. Pendapat kedua adalah baik atau buruk yang dihidayahkan dia untuknya. Okey. Jadi Ibn Jarir kata, qala Ibn Jarir At-Tabari, berkata Ibn Jarir At-Tabari, wal aula ta'wilaini. Dan yang paling utama di antara dua takwilan tersebut. Fi dzalika, pada perkara itu, pada kalimah sabil tu, indi, di sisiku, di sisi saya, bisawabi, dengan ketepatan, qaulu man qala, kata-kata siapa yang berkata, thummat tariqa, kemudian jalan, itu sabil, itu jalan, wahwal khuruju min batni ummihi, iaitu keluar daripada
perut ibunya, yassarahu, Allah Ta'ala mudahkan dia. Mudahkan dia. Wa inna ma qulna dzalika aula ta'wilaini, dan kami hanyalah katakan itu, yang yang paling utama di antara ta'wilan bisawab, dengan ketepatan. Kenapa? Li'annahu ashbahahuma bi zahiril ayati, kerana ia adalah paling ashbahuhuma, yang paling serupa di antara dua pendapat tadi dengan zahir ayat. Sebab baris ayat tadi tengah bincang tentang apa? Kejadian manusia, kelahiran manusia, kematian manusia. Bukan bincang berkenaan dengan hidayah hidup, apa hidayah kebaikan atau keburukan. Tengah bincang masalah macam mana manusia itu dijadikan. Okey. Wa dzalika anna al-khabara min Allah qablaha wa ba'daha ala sifatihi khalqihi, an sifatihi khalqihi wa tadbirihi jismihi. Dia kata, dan itu adalah kerana khabar dari Allah Ta'ala sebelumnya, sebelum ayat summa sabila yassarah. Kan orang kata kutilal insan ma akfara min ayyi syai'in khalaqah. Dia apakah dia dijadikan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kan kemudian lepas ayat itu sabila yassarah summa amatahu faqbarah. Jadi dia kata itu adalah khabar dari Allah Ta'ala sebelumnya dan sesudahnya mengenai sifat makhluk manusia tersebut. Sifat dia dan penciptaannya, itu penciptaannya. Bukan sifat masalah baik buruk, tapi sifat kejadian dia. Wa tadbirihi jismihi, dan juga pengurusan Allah Ta'ala terhadap jisim manusia tadi. Macam mana dia jadi daripada mana, patut apa akan jadi pada badan dia nanti. Wa tasrifihi iyahu fil ahwal, dan peralihan atau tindakan Allah Ta'ala kepada manusia tadi, daripada keadaan-keadaan tadi. Daripada benih, citisan air, jadi makhluk manusia, kemudian mati, kemudian bangkit semula. Fal aula an yakuna awsatu dhalika nadhira ma qablahu wa ma ba'dahu. Maka yang paling utama bahawa menjadi pertengahan itu adalah, pertengahan yang kita nak pilih itu adalah bandingan kepada apa sebelumnya dan apa selepasnya. So dia bukan bincang tentang tajuk baik atau buruk. Tapi kalau kita buka surah Insan tadi kan, kalau Allah kata inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kan ayat itu datang contoh macam apa, mula dengan hal ata'al insan hiyun min dahri lam yakun syai'an madhkura. Kan adakah telah datang pada manusia satu tempoh masa dia bukan satu benda yang disebut pun, not even mention. Kan seorang tu tak pernah dinyatakan, tak ada siapa sebut nama dia pun. Kan ni kata inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, kami ceritakan manusia dari butiran air mani, kami nak uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan inna hadainahu sabil, dan kamilah beri petunjuk pada dia jalan, imma syakiran wa imma kafura. So kita baca baris ayat tadi, yang ini kita fahamlah tentang tajuk masalah hidayah atau jalan tadi, jalan kebaikan keburukan. Sebab Allah jadikan penglihatan kita, pendengaran kita untuk kita diuji kita dengan pemberian tersebut. Adapun dalam ini pembincangan dia bukan tajuk ujian atau dugaan, tapi dia lebih kepada tajuk masalah penciptaan manusia itu sendiri. So baca ayat sebelah selepas. Okey. Jadi memang jelas dekat sini bahawa itu yang terpilih sepatutnya. Jadi apa, walaupun kita kata ulang balik, memang ada pendapat kata A, ada pendapat kata B. Tapi pendapat yang kata, macam Ibn Jarir At-Tabari kata, ini paling serupa dengan baris ayat. Pasal konteks dia memang betul. Kan kalau ikutkan sebenar, mustahil sebenarnya anak tu nak keluar. Sebab tulang punggung wanita tu kan, ibu tu, untuk dia memang boleh tergang ketika kelahiran tadi dengan hormon yang ada, dia boleh keluar daripada tubuh badan ibu tersebut. Bahkan sebelum zaman kita pun, sebelum zaman ada apa cesarean punya cara dan sebagainya, tetap anak lahir juga. Walaupun ada orang kata zaman dahulu sebenarnya banyak mati. Tak juga, sebab diorang lagi ramai dari kita. Kalau ikut kepada masa jumlah, diorang ramai dari kita sebenarnya. Ikut jumlah bukan kita paling ramai, diorang lagi ramai. Siapa umat sebelum kita lagi ramai dari kita. Ya mungkin wallahu alam, mungkin cara pemakanan, cara hidup dan sebagainya. Ada saya jumpa seorang student ni dulu. Dia bila time dia berdekatan dengan masa dia nak bersalin tu kan, dia heboh berjalan. Betul, lahir anak jadi mudah. Wallahu alam, mungkin cara hidup lah. Kalau kita nak tegur, mungkin cara hidup. Adapun nak kata bahawa zaman dulu orang lahir anak mati banyak tu, kena ni sikit lah, kelahiran kematian dan sebagainya. Memang pada zaman sekarang ni lebih mudah untuk kita kita contoh macam apa, macam songsang lah apa benda, bila bedah cesarean keluar. Tapi realiti dia sebenarnya zaman dulu pun okey je. Cuma nak katakan bahawa masalah apa mudah tu, memang Allah Taala mudahkan.
sebenarnya. Dengan hormon badan wanita tadi memang dia boleh lahirkan anak tadi. Walaupun ikut realiti dia, benda tu adalah macam payah. Tapi Allah Ta'ala dia kata, inna hadainahu thumma sabila yassara, dan jalan Allah Ta'ala mudahkan dia untuk keluar. Untuk dia keluar, Allah Ta'ala mudahkan jalan. Baik. Dia kata, wa min amsilati raddi ahadil aqwali bisyaq, dan di antara contoh penolakan pendapat dengan baris ayat. Nah, pendapat ni kita tolak sebab baris ayat. Aina fi siyaqi ma yadullu ala raddi hadzal qaul, dan bahawa dalam baris ayat tadi apa yang menunjukkan kepada ditolak pendapat ini. Tafsirul Hasani liqaulihi ta'ala, tafsiran Al-Hasan Hasan Al-Basri, ya, kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah 27. Dia kata, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq, bacakanlah hai Muhammad kepada mereka berita dua anak Adam dengan kebenaran. Hasan Basri kata apa? Qala huma rajulani min bani Israel. Dia adalah dua lelaki di kalangan Bani Israel. Problem dia adalah Israel adalah Yaqub. Mana lepas Ibrahim, Yaqub itulah Israel. Mana untuk kita kata kisah tadi kecil pada skop Bani Israel, Israel tak kena lah. Sebab balik pada asal dia adalah anak Adam pertama berbunuhan. Ayat tersebut pun datang dengan Allah Ta'ala putuskan bahawa siapa membunuh senyawa, membunuh semua nyawa. Bukan berkaitan masalah Bani Israel saja. Yang kisah apa, dua anak Adam pertama berbunuhan. Bahkan pembunuhan pertama di dunia. Dunia ni, pembunuhan pertama itulah kisah, orang sebut nama dia Qabil dan Habil lah. Cain and Abel. Yang mana dalam Bible pun sebut. Dua anak Adam pertama berbunuhan. Seorang bunuh, seorang lagi dibunuh. So jadi, cuma Hasan Al-Basri, dia kata, dua lelaki itu yang dimaksudkan dia adalah dua lelaki di kalangan Bani Israel. Sedangkan ini atas lagi daripada baris ayat, tak bawa pada situ. Tak kena untuk kita kata sedemikian. Okay. Sebab apa dia kata? Wa yaruddu alaihi bisyaqil ayati, dan ditolak ke atas dia, ke atas Hasan Basri dengan baris ayat. Fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala dan surah Al-Maidah 31 lepas kisah bunuh tu, fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi, Allah Ta'ala utuskan seekor gagak yang mengkorek-korek pada tanah. Li yuriyahu, supaya tunjukkan pada saudara yang membunuh tadi, kaifa yuwari sau'ata akhihi, macam mana dia patut tanam tutup ini mayat saudaranya. Sebab dia actually dipikul tau, ke hulu hilir mayat saudara, tak tahu nak buat apa. Fafiha dalilun, maka dalam ayat ini ada petunjuk, ada dalil. Ada dalil ala anna dzalika waqa'a awalul amri, bahawa itu terjadi pada urusan pertama. First thing first, tak pernah berlaku dah. Tak pernah berlaku lagi. Qabla an ya'laman nasu, sebelum mengetahui manusia, dafnal mauta, macam mana nak tanam orang mati. Because that's the first one. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa. Sampai Allah Ta'ala kena utuskan seekor gagak, tunjuk pada dia bahawa dia faham nak buat apa. Kalau Bani Israel, kan dia dah berapa generation dah berlaku, takkan tak tahu lagi. Mustahil benda tu baru nak diketahui zaman anak Yaqub baru tahu. Sedangkan benda ni kita tahu bahawa antara Yaqub AS kan ke atas lagi, ramai lagi ke atas dia para anbiya, bahkan generasi kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Macam mana mungkin diorang tak ada tahu cara nak tanam mayat? Padahal ni nak faham kat situ, dia kata baris ayat tadi, ayat 31 tu menunjukkan bahawa utus gagak untuk ajar tanam mayat. Sebab apa? Sebab itu first kematian yang berlaku. Bahkan Adam tak mati lagi. Kalau Adam mati, diorang tahulah macam nak tanam mayat tadi. Faham tak? Kalau Adam dah mati, maka dia tahulah. Maka Adam tak mati lagi. Itu kematian pertama. Sebagai tak tahu nak tanam, macam mana kena diutuskan gagak seekor untuk ajar cara tanam. Amma fi zamani Bani Israel, adapun pada zaman Bani Israel, fala yakhfa dafnal mauta ala ahadin, maka tak tersembunyi pengebumian orang-orang mati pada sesiapa pun. Nobody doesn't know. Semua orang dah tahu. Wala yakhfa kama baina tarjihi ahli al-aqwal bisyaq aw radi ahadihima min at-talazumi. Dan tak tersembunyi apa yang di antara pentarjihan salah satu pendapat dengan baris ayat atau penolakan salah satu di antara pendapat, satu di antaranya daripada ada kelaziman. Mana maksud dia, bila kita menangkan satu, bermakna kita tolak yang lain lah. Atau kita tolak yang lain, maksud kita menangkan satu. Dia mesti maksud dia gitu.
Bila kita tolak yang lain, balik pada asal. Kenapa? Baris ayat tadi sangat jelas untuk perkara berkenaan. Fatanabbah lidzalika, maka sedarlah kepada itu. Jangan tak faham. So dia sentiasa beriringan. Kalau kita tarjihkan dengan baris ayat, maksudnya kita buang pendapat lain. Dan kalau kita tolak satu pendapat, maksudnya kita menangkan pendapat yang lain. Pendapat yang lain. Okay? Jelas So di baris ayat ni sangat penting. Tapi balik pada mula tadi dengan tajuk apa? Baca sebelum, baca selepas. Baca sebelum, baca selepas. Jangan baca ayat tu sahaja. Ini untuk kefahaman. Adapun untuk macam contoh macam apa? Tajuk contoh macam apa? Wuduk. Yang kita baca ayat tu sebelum selepas tak? Ayat tu dia boleh stand alone. Tanpa perlukan sebelum selepas. Macam ayat ya ayyuhalladzina amanu kan. Pasal ayat sebelum daripada Al-Maidah, ayat sebelum ayat wuduk, ayat kelima adalah ayat ke-6 tajuk wuduk. Ayat kelima berkenaan tajuk halal makanan, halal wanita, ahli kitab untuk kita. So jadi tak ada talazum pun. Dia tak ada saling lazim melazimi. Tapi kat sini ayat tentang wuduk. So dia stand alone. Kadang-kadang tak perlukan kepada sedemikian. Ini kita kata kalau tak jelas, maka bacalah sebelum, baca selepas. Dan awak akan tahu maksud dia apa. Ya, baik. Okay, wallahu a'lam. Ada soalan? Dia tak boleh. Benda ni berat. Terutama bagi orang tak belajar bahasa Arab, sangat berat. Memang tak ada gula. Ada gula sikit kot. Baik. Okay, ada soalan? Okay, tak ada. Alhamdulillah. Tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita masuk pada kaedah tarjih yang ketiga. Apa yang berkaitan dengan resam mushaf. Apa berkaitan dengan resam mushaf. Tulisan mushaf. Tapi ini kita akan tunjuklah resam mushaf tadi pada yang asal. Ini pada tulisan zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab tulisan yang kita ada resam Uthmani sekarang ni berpandu kepada itu. Kadang-kadang ialah balik masalah pada tulisan tadi, dia timbul tajuk apa, kita akan ada differentiate makna bila kita tulis lain. Jadi kita akan insya-Allah nanti tunjukkan dengan bandingan kepada yang asal tulisan daripada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang disebut sebagai Mushaf Imam. Maksud imam tu maksud dia bukan imam Syiah tu. Maksud dia imam tu adalah pemerintah. Yang mana zaman Uthman bin Affan bila dia tulis salinan Quran, dia sebarkan seluruh pelosok negeri Islam, dia suruh bakar mana-mana yang tak serupa dengan tulisan tersebut. Dan untuk kalau tidak nanti diorang gaduh masalah mana Quran bukan. Tapi atas perintah Uthman, diorang pun patuh bakar. Bukan Uthman bakar sendiri, dia arahkan saja. Dan semua para sahabat yang ada mushaf peribadi, bakar mushaf peribadi mereka. Dia personal, mushaf dia akan bakar. Ikut kepada perintah pemerintah. Maka Quran dibaca atau tak dibaca? Macam nanti insyaAllah kita akan tumpu pada tajuk ini insyaAllah pada minggu yang akan datang insyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.